Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farizal bin Ghazali, pelajar dari jurusan Bachelor Manufacturing Management, ingin membentangkan tugasan saya di bawah subjek inovasi dan pengurusan. Okey, kita ke satu subtopik 1.0, pengenalan kepada inovasi. Okey, satu, menurut Kinnicky dan Williams 2003, inovasi adalah mencari cara-cara untuk memberikan produk atau perkhidmatan yang baru atau lebih baik. Kedua, kita tengok Everett M. Rogers 1983 mendefinisikan inovasi adalah satu idea, gagasan, praktik atau objek benda yang disedari dan diterima sebagai satu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok untuk diadaptasi. Ketiga, merujuk kepada seorang penulis dalam WordPress, Break the Rules, Think Out of the Box. Hazlan mendefinisikan inovasi adalah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru, produk dan perkhidmatan yang lebih baik. Ini bermakna setiap organisasi sama ada berasaskan keuntungan atau tidak, mereka akan bersaing untuk menghasilkan idea kreatif bagi manfaat organisasi bersama. Okey, kita ke 2.0, iaitu 4 asas inovasi. Pertama, inovasi penciptaan. Kedua, inovasi pelanjutan. Ketiga, inovasi penduaan. Keempat, inovasi sintesis. Kita ke inovasi penciptaan dahulu. Inovasi penciptaan adalah tindakan dalam mencipta produk, perkhidmatan atau proses yang keseluruhannya baru atau belum pernah dicuba, antaranya seperti penciptaan telegraf oleh Samuel Morse. Ciptaan pertama telegraf oleh Morse ini boleh diklasifikasikan sebagai inovasi penciptaan. Ianya juga merupakan satu inovasi asas di mana tindakan Morse dalam mencipta produk, perkhidmatan atau proses yang keseluruhannya adalah baru atau belum pernah dicuba ketika itu oleh mana-mana pihak. Okey, yang kedua adalah inovasi pelanjutan. Inovasi pelanjutan atau adalah penambahan kepada produk, perkhidmatan atau proses. Okey, contoh yang sesuai adalah seperti syarikat Mitsubishi yang sudah terkenal dengan perniagaan kenderaan, tetapi juga telah menceburi bidang dalam menghasilkan barang industri berat dan juga penghawa dingin yang berkualiti dan bertaraf antarabangsa. Kalau kita dapat perhatikan bahawa sejarah awal Mitsubishi bukanlah dari sektor automobil atau yang kita lihat dari sedari seperti yang ada di Malaysia ini. Mereka telah lama berkecimpung dalam pelbagai bidang perkhidmatan dan pengeluaran produk sehingga kini. Mitsubishi adalah salah satu contoh syarikat yang berupaya melakukan penambahan pada produk dan perkhidmatan atau proses, atau lebih dikenali sebagai inovasi pelanjutan, yang kita ketahui di mana inovasi pelanjutan ini adalah penambahan kepada produk, perkhidmatan atau proses. Okay, kita terus yang ketiga, iaitu inovasi penduaan. Inovasi penduaan ini adalah proses yang membuat replika produk, perkhidmatan atau proses yang sedia ada. Penduaan tidak bermakna meniru tetapi menambah ciri-ciri produk berkenaan atau memperbaiki daya saing perkhidmatan atau proses yang sedia ada. Kalau kita lihat dengan perkembangan teknologi telefon bimbit, boleh diklasifikasikan sebagai inovasi penduaan. Ini dapat dibuktikan apabila telefon bimbit sentiasa ada peningkatan teknologi sejak dari bulan pengeluarannya, dan dahulunya telefon bimbit hanya menyediakan perkhidmatan menerima dan menjawab panggilan SMS, WAP dan WAP sahaja. Pada generasi kini, istilah telefon bimbit juga sudah bertukar kepada telefon pintar, di mana berupaya streaming media, melayari internet dengan mudah dan pelbagai tersediaan aplikasi. Selain itu, kalau kita lihat, sebuah telefon pintar kini juga mempunyai teknologi seperti keupayaan Bluetooth, kamera beresolusi tinggi, menyokong hotspot, dan ada yang sehingga mempunyai ketahanan terhadap air atau mempunyai IP rating untuk waterproof. Ini kita boleh kaitkan dengan inovasi penduaan adalah proses membuat replika produk, perkhidmatan atau proses yang sudah ada ditambah baik lagi dengan proses yang sedia ada, itulah. Kita terus pada inovasi yang keempat adalah inovasi sintesis. Apa yang saya nak bawakan ke sini ialah inovasi sintesis ini adalah satu proses yang menggabungkan bahagian atau elemen berlainan untuk mencipta satu yang baru dengan mempertimbangkan idea atau benda yang dah sedia ada lah. Kalau kita lihat contoh yang boleh kita ambil, di mana komputer dan teknologi rangkaian telah digabungkan untuk mencipta internet. Kalau kita nak tahu apa internet ni, berasal daripada istilah internet working yang bermaksud sistem komunikasi antara rangkaian.
Okey, tahun demi tahun kalau kita tengok gabungan teknologi rangkaian dan komputer atau internet ini semakin lama dia semakin dipertingkatkan dalam memenuhi keperluan pengguna. Jika kita lihat pada tahun dalam 1994 menyaksikan perkembangan mendadak penggunaan internet daripada pelanggan lah atau pengguna dari seluruh dunia. Okey, kita terus pada 3.0. Okey, sebelum saya teruskan kepada kita poin untuk kesimpulan, ini saya mengulangi semula 4 asas inovasi yang telah saya kupas. Yang pertama, penciptaan, penduaan, pelanjutan, dan yang terakhir sekali inovasi sintesis. Okey, secara keseluruhannya boleh saya simpulkan di sini, berdasarkan huraian bagi pengendalian kepada inovasi, ia adalah dalam kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk baru, produk dan perkhidmatan yang lebih baik. Seseorang usahawan atau individu memerlukan idea-idea yang berimpak tinggi sebagai inspirasi untuk menemu produk, perkhidmatan atau proses yang baru. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan untuk yang poin kedua, selain itu kita boleh pastikan dalam memastikan perniagaan menjadi inovatif untuk membolehkan perniagaan tersebut berubah sepantas mungkin demi memenuhi keperluan dan permintaan pelanggan. Seseorang individu itu dia perlu memiliki 4 jenis inovasi yang saya nyatakan tadi lah, iaitu yang pertama penciptaan, pelanjutan, penduaan dan sintesis. Empat ini perlu digabungkan bersama dalam memastikan seseorang usahawan itu lebih berjaya lah. Okey, setakat ini adalah pembentangan yang telah saya sediakan untuk penilaian tuan. Assalamualaikum.